pelakon wanita popular negara, Emma Mayambong, menarik perhatian netizen baru-baru ini. Kisah hidup wanita ini amat menarik untuk diselongkari. Nama sebenar wanita yang telah memenangi pelbagai anugerah dalam dunia lakonan selama pembabitan dalam seni lakon adalah Fatimah Rohani Ismail. Nama panggilan seharian di belakang tabir di rumahnya adalah Timah. Emma adalah nama glamour yang dicipta oleh seseorang yang mempunyai kaitan dengan sejarah permulaan kerjayanya. Manakala Mayambong adalah gabungan nama bapa dan datuknya, yang mana adalah juga nama yang bapanya perkenalkan selaku pelukis negara. Emma berdarah kacukan Melayu dan Scottish. Bapanya Ismail berasal dari Terengganu manakala ibunya berasal dari Scotland. Emma merupakan anak ke-9 dari 11 orang adik-beradik. Pada umur Emma masih di bangku sekolah rendah, ibu bapa mereka bercerai dan Emma memilih untuk tinggal bersama bapanya. Bapa Emma adalah seorang pelukis negara dan mewarisi bakat seorang pelukis. Emma pernah bercita-cita menjadi seorang pelukis seperti bapanya. Apa yang menarik tentang kisah Emma ini adalah proses pembesarannya yang boleh dikatakan mencabar. Mengimbas kembali cerita yang keluar dari mulut Emma sendiri, sewaktu masih sekolah rendah Emma selalu dibuli memandangkan pada waktu itu, beliau adik-beradik tidak mahir berbahasa Melayu dan pelajar lain tidak suka akan mereka. Pernah ditolak hingga jatuh tersungkur ke dalam parit dalam, hingga menyebabkan kecederaan pada dagunya yang masih kelihatan hingga kini. Emma amat fobia dengan kehidupan masa sekolah. Emma juga mempunyai seorang adik lelaki yang kurang upaya dan hanya menggunakan tongkat untuk bergerak kerana pada masa itu keluarganya amat susah dan tidak mampu untuk membeli kerusi roda. Nasib adiknya juga seperti Emma yang sering dibuli dengan kejam. Akibat dari kurang perhatian dan penjagaan, memandangkan ibu yang telah tinggal berasingan serta bapanya yang sibuk mencari nafkah, Emma dan adik-beradiknya tidak meneruskan persekolahan dan Emma tidak sempat bersekolah ke sekolah menengah. Hingga kini Emma tidak mengerti apa perbezaan sekolah rendah dan sekolah menengah. Emma tak sekolah lah. Pendek cerita Emma tak sekolah lah. Pendek cerita Emma tak sekolah lah. Tu Emma dalam umur 19 tahun lah sini, 19 tahun. Emma tak reti membaca. So masa Emma tak reti membaca, susah gila untuk Emma nak baca skrip. Emma buka buku skrip tu Emma macam apa maksud awak macam tu cara Emma nak baca skrip dulu. Emma memang tak nak baca. Macam mana aku nak baca ni? Macam mana aku nak baca ni? So Emma takut sangat nak baca. So sampailah masa tu Emma ada kawan baik Emma nama Nana Rosham. Nana Rosham ni Emma akan ingat lah Jasmine sampai bila. Mesti kita habis lewat ni. Sebab apa? Sebab ni tergagap. Tapi Emma tak pernah give up. Emma usaha. Satu hari Emma pergi, since bila Emma pandai baca, satu hari Emma pergi 7-Eleven. Emma nampak ada komik kat tepi tu. Macam ada komik. Emma buka komik. Komik kan ada gambar kan? Ada gambar. Lepas ada gambar dah ada macam baca. So macam bestnya kalau tak faham boleh tengok muka gambar. At least kalau kita faham, tak tahu baca tu boleh tengok muka. So Emma buka komik tu, Emma tengoklah. Baca. Hari-hari baca. Lepas baca komik Emma nak belajar. So Emma pandai baca daripada komik lah. Emma baca dari, Emma baca skrip. Lepas tu Emma tak malu tu tanya orang, macam mana ejen ni? Emma tak malu tanya macam mana nak cakap tu. Emma tak malu tanya orang sampai Emma boleh membaca. Membesar tanpa perlu ke sekolah, Emma dan adik-beradiknya mula diajar berniaga di sekitar bandar atau KLIA. Berniaga minyak wangi bersama adik-beradik yang lain sepanjang hari dan setiap hari demi kelangsungan hidup. Membesar dengan penuh kepayahan, Emma sempat merasa kedaifan hidup serba kekurangan makan dan pakaian. Ataupun dapat makan nasi biryani yang sesedap tu kita tak mampu. So bila Emma dapat makan benda yang sangat sedap, yang tak pernah sebenarnya hidup kita, memang rasa sedih. Sebab Emma pernah rasa benda tu. Adik-beradik Emma, ramai yang terlebih dahulu melangkah ke dunia seni, ada yang bekerja di belakang tabir dan ada yang menjadi pelakon seperti adiknya Siti Aisyah Rohani atau terkenal dengan panggilan Caca Mayambong. Ramai yang tidak tahu bahawa Caca lebih dulu menjadi pelakon tetapi nampaknya tuah lebih menyebelahi Emma di mana dengan hanya sekali kemunculan, Emma terus dikenali dan tawaran berlakon berpusu-pusu datang sehingga kini. Di awal pembabitan Emma dalam dunia lakonan adalah satu cabaran yang amat besar bagi Emma yang mengakui bagaimana ketidakupayaannya untuk membaca, amat mengecewakan dirinya dan sering kali wanita ini ingin berputus asa dan berhenti dari dunia lakonan itu. Tetapi dengan ketabahan dan kekuatan diri, beliau merangkak perlahan-lahan belajar membaca di usia 19 tahun dengan hanya menggunakan majalah kartun yang dibelinya. Selepas berlakon dalam drama TV Al-Hijrah sebagai pelajar sekolah, Emma berlakon dalam drama Kau Yang Terindah juga arahan Erma Fatimah. Drama ini yang membantu menaikkan nama Emma dan seterusnya menyaksikan berpuluh-puluh lagi filem, telefilm dan drama-drama yang dilakonkannya selepas itu.
Dari seorang yang boleh dikatakan tidak pernah bersekolah kerana sesi persekolahan yang dihadirinya sekejap-sekejap sahaja, dan tidak pernah mengenal huruf serta tidak mampu membaca, Emma Mayambong telah memenangi banyak anugerah yang membuktikan keupayaan dan kesungguhannya dalam kerjayanya ini. Pada tahun 2014, Emma telah memenangi anugerah Selebriti Harapan Pilihan, tahun 2016 memenangi anugerah Pelakon TV Wanita Popular, 2017 memenangi anugerah Ratu Telenovela, dan Pelakon Wanita Profilik, 2018 Pelakon Filem Wanita Popular dan 2021 memenangi pula anugerah Couple Meletup bersama Muhammad Shazli. Sebenarnya kakak Emma, Yaya Mak Embong, dia memang dah lama dalam industri. Dia buat bahagian behind the scene. Abang Emma pula, nama dia Musa, orang panggil dia Musa. Abang Emma ni dia buat, kalau korang tengok cerita cerita Mak Kilau, yes, thank you, cerita Mak Kilau. Abang Emma yang buat prop tu yang letak pecah tu, semua kerja Abang Emma. Abang Emma memang buat filem, dia buat benda-benda behind the scene. Kakak Emma Yaya pula dulu banyak buat edit, dia ada berlakon juga, banyak benda juga yang dia buat. Satu hari tu Yaya cakap dengan Emma, dia kata, Ma, dia kata, cubalah berlakon. Caca dah berlakon, baby, baba semua, kakak-kakak Emma yang lain dah berlakon. Kau je belum berlakon, cubalah. Emma macam, Emma tak minat sebab Emma kasar. Ramai yang tidak percaya dengan cerita hidup Emma dan adik-beradiknya yang telah melalui penghidupan yang amat mencabar suatu masa dulu, kerana melalui penampilan mereka masa kini, kita cuma dipertontonkan dengan kemewahan hidup dalam kemesraan adik-beradik yang menunjukkan hubungan rapat mereka di sebalik realiti hidup mereka dahulu yang agak menyedihkan. Boleh dikatakan, Emma dan adik-beradiknya ini telah meninggalkan jauh kenangan hidup sukar di masa lalu. Kini, nasib banyak berpihak terutama kepada Emma, di mana tuahnya dalam dunia seni lakon semakin menyinar dan gemerlapan sekarang. Emma yang sentiasa merendah diri dan sering mengenang kesusahan dan kepayahan hidup dahulu, kerap mengucap syukur dengan rezeki yang diterima sehingga kini. Semoga Emma Mayambong dan adik-beradiknya yang lain terus dimurahi rezeki yang luas.